Okey, ada ke semua? Hello? Ada. Okey. Ya, saya. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok next slide lah, factors that are to be considered when choosing a location for film storage. Okay. Number one, faktor yang pertama yang kita nak kena consider, tempat tu mestilah easy access within the department area. Tempat yang mudah untuk kita ambil lah. Takkan kita nak simpan kita punya filem jauh daripada imaging room. So make sure dia punya area tu sangat mudah untuk kita access. Tak perlukan banyak pintu-pintu yang kita kena lalu. Kemudian ada kod-kod dan tertentu, so sangat susah. Tempat tu mestilah yang mudah untuk di-access. Okay? Then number 2, consider the factors that can cause damage to the film including fire and theft. Okay, make sure juga tempat yang kita nak, walaupun dia terlalu easy untuk access, tapi janganlah terdedah kepada fire and theft. Make sure kawasan tu tak begitu terbuka lah. Contoh kalau macam emergency punya area tu, emergency department tu kan terlalu terbuka, okay. Tapi kita punya department, kita punya X-ray department dia lebih ke dalam sedikit, okay, untuk elakkan daripada theft lah. Kalau fire tu janganlah dekat dengan kawasan-kawasan pembakaran dan sebagainya lah, okay. Ataupun kawasan yang dekat dengan makmal yang melibatkan penggunaan bahan kimia yang mudah terbakar dan sebagainya. Okay, kemudian the area also mesti make sure no passage of gases and hot water. Okay, attach the thermometer and monitor the temperature. Kawasan tu juga kita perlu letakkan temperature punya measurement lah. Kita letakkan thermometer untuk measure kita punya temperature. Dan dia punya air ventilation sangat bagus. Pernah pergi tak kat kita punya RSL lah, Radiography Skill Lab dekat college? Pernah pergi tak? Tak pernah. You all tak pernah masuk Unique Air lagi ke? Daripada SEM1 pernah masuk lah? Tapi tak start. Awak macam start dengan SEM1 dah start online kan? Sempat face to face kejap je. Oh, sekejap je kan yang dia buat hybrid nak itu sekejap tu kan? Okay, kita ada, kalau you kalau tak pernah lah, okay, kita punya RSL, Radiography Skill Lab kita di bahagian bawah. Di bahagian bawah kena dekat, kalau itu library lama, ini apa dia? Ada Dewan. Okay, ada kita punya Purple Lecture Theatre dan sebagainya tu, ada satu, kalau perasan ada satu lubang, ada tangga turun ke bawah. So itu kita punya Radiography Skill Lab lah, lebih ke bawah. Kalau ikutkan kawasan tu tak berapa sesuai lah, sebab di atas kita punya bumbung tu, shielding tu ada ada pipe-pipe, saluran-saluran air, saluran gas dan sebagainya lah. So kawasan tu tak begitu bagus untuk buat skill lab. Tetapi itu je area yang ada, tempat yang ada untuk kita buat lab kita. So buatlah. Tapi kalau dekat hospital biasa memang kita takkan buat di situlah. Sebab dia akan memberi risiko lah ataupun kerosakan nanti pada kita punya peralatan dan sebagainya. Air ventilation pun tak bagus juga dekat bawah tu. Tapi itu setakat untuk lab bolehlah diterima. Kalau untuk kita jalankan bisnes macam selalu untuk buat x-ray dan sebagainya kat atas patient tu memang tak sesuai. Nantilah harap-harap tahun depan lah ya kita boleh balik kat college. Siapa dah penat dah kat rumah ni sebenarnya. Ni sampai berdukung ni mengajar awak ni. Okay, how to arrange the films on rack. Rack tu kita punya tempat letak ni lah, letak filem tu kan. Kita punya rak-rak untuk letak filem. So nombor satu yang logik. Kena fikir logik pun banyak kepada logik lah ni ya. So kita kena the bigger film kita akan letak dekat bahagian lower shelf. Kenapa? Sebab disebabkan oleh saiz yang lebih besar. So confirm lah dia punya weight pun lebih tinggi. Dia punya berat lebih berat lah compare to yang bersaiz kecil. So we put these bigger films on the lower rack. Number 2, films of the same size are arranged according to the expiry date. So nearest date to expire at the front. Jadi filem kita akan letak ikut saiz. Okay, 14 size dekat satu bahagian.
Okey, kemudian 14, 17 dekat bahagian yang lain. 10, 12 dekat bahagian yang lain. So dia letak ikut saiz tertentu. Dan bila kita letak ikut saiz, dan satu lagi kita letak ikut dia punya expired date. Yang mana yang nak expired kita guna dulu. Okey? Kata nak expired bulan depan, so kita guna dulu. Yang balance tu mungkin nak expired lagi 3 bulan, so kita guna kemudian. Okey? The nearest date to expired at the front. Okey? Kalau dia di depan, maksudnya kita akan guna dia dululah. Okay, different type of films are separate, monochromatic and orthochromatic. Okay, filem-filem berbeza sebab apa kita nak kena separatekan dia? Sebab dia punya sensitivity pun berbeza. Monochromatic film dia akan sensitif kepada warna biru. Orthochromatic dia sensitif kepada cahaya warna hijau. Jadi kita kena letak dia berbeza sebab nanti bila kita nak pakai dalam kaset pun kaset yang berbeza. Monochromatic film kita akan guna kaset yang mengeluarkan cahaya biru, okay? Yang emit blue color, blue light. Kemudian kalau orthochromatic nanti kita akan gunakan dengan kaset yang akan emit green color, green light, okay? Okay, ni dia punya rak-rak lah. Rak ni macam biasa lah. Okay, so kita akan arrange dia daripada side by side, nampak tak? Daripada bahagian sebelah-sebelah vertikal. Bukan secara horizontal, okay? Jadi kita letak bersebelahan, bukan daripada atas ke bawah untuk elakkan daripada physical damage kepada yang lebih bawah lah. Kalau dia daripada secara horizontal, maksudnya daripada atas dan ke bawah, so yang di bawah tu tekanan lebih tinggi. So kita akan arrange kita punya kotak secara side by side, kemudian ikut jenis size. Yang mana yang kita nak guna, dulu yang dekat dengan expired kita guna dulu, dan yang lambat lagi expired kita letak dia lebih ke belakang. Dan kita punya filem pula kita letak ikut size. Okey, size masing-masing. 14 kat bahagian satu bahagian, 14 17 kat bahagian yang lain. Okey, ikut dia punya size supaya senang untuk kita ambil. Kemudian jenis filem berbeza pun kita akan asingkan, separate, okay? Monochromatic letak kat bahagian sini, orthochromatic dekat bahagian sini, kita kena labelkan dia lah, okay? Macam mana kita nak store dekat dark room dan imaging room? Okay. So, in dark room, the period of storage is short, lebih pendek, store dia lebih pendek, selalunya dalam tempoh 1 minggu kita akan gunakan filem tersebut dan kita akan top up dengan new film. Okay, new film are added weekly. Films that are not to be used immediately will be kept in its original container ataupun box ataupun dalam dia punya envelope. Okay, bila kita nak guna baru kita buka lah, kita unseal the box. Okay, store in a light proof container, nama dia hooper. Okay, satu container nama dia hooper, kita akan letak kita punya filem dekat situ. Okay, hooper ni is linked with the safety switch. Okay, hooper ni dia akan link dengan safety switch. Hooper ni dia akan link dengan bilik imaging room. Jadi bila kita buka pintu dekat imaging room, buka hooper tingkap di bahagian imaging room untuk ambil filem. So secara automatik tingkap yang hooper di bahagian dark room akan tertutup. So dia akan buat sistem macam tu lah. So bila kita letak, kita buka hooper dekat bahagian dark room, so dekat imaging room akan tertutup. Okey, sekejap ya. Okey, awak boleh bayang tak macam mana yang saya cakap pasal hooper ni? Okey, dia ada tingkap ya, dia ada tingkap. Jadi dia ada satu opening lah. So dia akan ada 2 tingkap. Satu tingkap di bahagian dalam imaging room, satu lagi tingkap di bahagian dark room. So bila kita buka tingkap di bahagian dark room, so imaging room dia akan automatik tertutup. Bila kita buka tingkap ataupun
kawasan yang di bahagian imaging room, so dalam dark room akan tertutup. Kenapa kita nak dia macam tu? Sebab bila kita buka dekat dark room, kita kena make sure dekat imaging room akan tertutup. Sebab kalau kita dekat dark room buka, dekat imaging room terbuka, so light akan expose. Kita tahu dekat imaging room, dekat bilik pemeriksaan, bilik pengimajan, dekat situ ada cahaya lampu lah, ada lampu. Kalau tak ada lampu, takkan kita nak buat kerja dalam gelap kan, nak expose patient. Nanti patient cakap, apa pula kita buat dalam tu dengan dia. So dekat imaging room ada lampu. Kalau kita dua-dua lubang tingkap tu terbuka, dia tak ada satu sistem yang akan tutup salah satu. So automatik cahaya daripada imaging room tu akan direct masuk dalam dark room dan rosakkan semua filem yang ada di dalam dark room. Okey, jadi bila kita nak ambil kita punya kaset yang belum digunakan dalam hooper di dalam imaging room, automatik tingkap di bahagian dark room tu akan tertutup. Hooper, dia punya opening untuk hooper di bahagian dark room akan tertutup. So bila kita dah selesai examination, kita dah buat x-ray, kita dah expose patient, kita akan masuk balik kaset tu yang dah digunakan tu, masukkan dalam hooper daripada bilik imaging room. So kita tutup, lepas tu kita buka pula kita punya pintu hooper di dalam dark room. So pintu yang dalam imaging room tadi akan tertutup. So kita boleh ambil kita punya filem yang dah di-expose tu dan kita proses dia film untuk dapatkan image. Faham tak? Faham. Alright. Faham. Okey, bagus. Ini macam kalau ada setengah rumah yang dia pakai share bilik air kan. Share bilik air, dua bilik dia akan share satu bilik air. So bila kita bilik yang pertama tu guna bilik air tu, bilik yang kedua dia akan tak boleh buka, dia tutup. Bilik kedua guna bilik air, bilik pertama tak boleh buka. Macam itulah. So nak elakkan daripada light leakage masuk ke dalam kita punya dark room. Okay. So macam mana nak store in this film dalam imaging room? So films kita akan cap dalam kaset lah. Kita akan letak film dalam kaset. Okay. Dalam kaset. Jadi kita boleh gunalah bila-bila kita nak expose film patient, kita terus ambil kaset tu, dalam tu dah ada film dah. Dan kita akan terus expose. Okay. Kaset are kept and arranged in a lead seal container. Okay. Lead seal container ni sistem hooper tadi tu lah, dia letak dalam tu. Bila kita nak expose je, kita ambil satu yang dia dah buat dah partition. Okay. Ini expose film, ini unexposed. Yang expose maksudnya kita dah x-ray patient. Yang unexposed tu kita belum x-ray lagi. So kita ambil yang unexposed, kita expose patient, kita buat examination dan dah selesai, kita akan masuk ke bahagian yang expose. Okay. Kita dah masuk bahagian expose. Dalam dark room, orang dark room akan keluarkan expose film tu daripada kaset, kemudian dia proses, masukkan filem baru dalam kaset, letak di bahagian yang kita tag dengan unexposed. Okay. Nanti benda tu akan sentiasa berulang lah. Okay. Ini kita punya film bin atau apa storage . Dan kita boleh katakan ini juga sebagai kita punya hooper. Okay. Benda ni dia macam ni. So ini yang pertama lah, kalau awak tengok yang di sebelah kiri tu filem tu dia tertutup kan. Do not open in the light. Jadi benda ni bila kita tarik ada satu. Okay. Ini nampak tak ni? Ini dia punya tempat pemegang dia lah. So bila kita tarik pemegang ni, macam pintu ni, kita tarik dia, dia akan jadi macam ni. Dia akan terbuka. Dan dia akan ada banyak ruang-ruang di sini. So kita kena automatik, kita kena ingat lah dalam yang pertama ni ada filem berapa? 14-17. Kemudian lubang yang kedua 14-14. Yang ketiga 10-12. Yang keempat apa lagi? 10-12. Lagi kita ada lagi apa? Itulah dia. Jadi kita dah tahu dah sebab kita buat kerja dalam gelap, cuma ada safe light. Kita kena ingatlah setiap lubang-lubang ni ada filem apa. Okay? Setiap lubang ni ada filem dia yang tersendirilah, saiz yang tertentu. Jadi bila kita lepaskan benda ni, dia takkan ada istilah kita terlupa tutup. Sebab bila kita lepas pemegang ni, dia akan automatik akan tertutup sendiri. Okay? Jadi macam ni. Sebab tu dia buat sistem macam ni, nak elakkan daripada terbuka, terlupa tutup. Kita dah buka, tiba-tiba lupa tutup, dia kena expose kepada light. Habis semua filem kita. Okay, jadi dia buat sistem yang macam ni. Bila kita nak guna, tertarik, nanti dia automatik, dia berat kan, dia akan automatik dia akan tertutup sendiri bila kita dah ambil kita punya filem yang kita nak guna. Okay, semua benda ni kena buat dalam gelap. Dalam dark room kena buat dalam gelap, cuma ada bantuan safe light untuk elakkan nakkan ke cahaya nampak tu lah, cahaya selamat.
Tak nak fogging kita punya filem. Okey. Okey, yang ni pun penting jugalah, methods of ordering film. Macam mana kita nak order filem? Okey, nak order filem ada beberapa benda yang kita kena consider lah. Okey, kita kena jawab lah a few question needed to be answered before considering ordering policy ataupun method. Sebelum kita nak order sesuatu filem, kita kena jawab soalan ni dulu. Okey? Okey, nombor 1. What is the film usage rate? Okey, kita cuba jawab soalan ni. Apakah film usage rate? Okey. Information can be gained from statistic depend on the number and types of examination. Okey, kita dah tahu dah dekat department kita macam mana penggunaan sesuatu filem tersebut. Apakah dia punya usage rate, kadar penggunaan dia. Macam mana nak tahu kadar penggunaan ni? So kita tengok daripada statistik. Berapa bulan lepas ataupun tahun lepas punya statistik macam mana. Untuk bulan sekarang, bulan apa? Bulan Ogos, macam mana penggunaan dia, disebabkan tak ada sebarang aktiviti perayaan, jadi mungkin penggunaan filem tu sangat lebih rendah. Okey, kalau ada perayaan jadi banyak kereta kat jalan, berlaku banyak aksiden, jadi penggunaan lebih tinggi. So kita kena buat statistik macam itulah. Okey, dan apakah jenis examination? Kalau aksiden selalu apakah examination yang kita akan buat? Contoh, kita akan buat FEMA punya X-ray. Jadi kita akan perlukan lebih banyak filem 14-17, saiz yang lebih panjang. Jadi kita kena considerkan benda ni, barulah kita boleh tahulah penggunaan filem kita macam mana. Okay, number 2 kita kena jawab, is there any seasonal variation? Ada tak bermusim? Contoh macam kita cakap tadi, ada musim perayaan. Kalau musim perayaan mungkin penggunaannya lebih tinggi. Ataupun musim cuti sekolah. Cuti sekolah banyak kereta kat jalan, pergi jalan-jalan, so banyak aksiden. Ataupun kalau kita kata Chinese New Year, banyak Chinese yang mungkin mabuk sikit sebab seronok kan, dia ada perayaan dia, jadi akan ada aksiden. Okey, ataupun mungkin banjir. Okey, banjir akan berlaku apa malapetaka lagi kan, jadi semua tu kita kena consider. Dan nombor seterusnya, is there any new imaging technique applied? Ada tak sebarang teknik pengimajan baru yang kita gunakan dekat department pada masa tersebut, masa kita nak order filem tu? Kalau ada teknologi baru yang kita guna, teknik yang terbaru, maksudnya akan ada banyak reject filem. Filem kita buat tak jadi. Sebab apa? Teknik baru, orang baru nak sesuaikan diri dengan teknik tersebut, jadi akan banyak berlaku reject filem. Kita expose filem, tiba-tiba tak betul lah, salah teknik dan sebagainya, so kena order filem lebih sikit nanti. Okay. Now, next kita ada the number of staff increase. Kalau berlaku peningkatan staff, jadi banyak tangan yang buat X-ray, jadi akan ada banyak juga, selalunya akan banyak filem reject, jadi penggunaan filem pun akan increase. Okay, frequency and efficiency of delivery. Yang ni penting. Kecekapan dan juga dia punya kekerapan orang tu nak hantar filem. Kalau orang tu boleh hantar setiap bulan ataupun setiap minggu, kita tak perlu dah order banyak, order sikit je. Tapi kalau mungkin 2-3 bulan sekali baru dia hantar, jadi kita perlu order lebih banyak dalam satu-satu masa, nak elakkan daripada shortage of filem. Okay, and last kali kita ada, is there any discount if the order in a large scale? Okay, yang ni sangat penting juga. Kita kan suka kalau ada diskaun. Macam sekarang, kalau Shopee kita ada 88, 99, 10, semua ada. Kalau dulu setahun sekali je sale kan, pertengahan tahun, akhir tahun. Tapi sekarang ni setiap bulan ada sale. Jadi kita kena consider juga. Kalau ada diskaun, kita beli lebih, dapat lebih banyak diskaun, mungkin kita boleh order lebih sikit lah untuk kita nak juga keuntungan dekat situ. Okay. Kemudian, what is the storage capacity? Kalau kita dah tiba-tiba ada diskaun, kita beli banyak lori datang, kemudian tak ada pula tempat untuk penyimpanan, storage capacity kita tak cukup, pun tak berguna. So kita kena consider juga dia punya tempat penyimpanan, cukup ke tak untuk kita letak yang berlori-lori kita order filem kita tadi tu. Okay, dia punya storage capacity. Bila kita dah jawab semua soalan ni, okay, 7 soalan di sini, bila kita dah answer all these 7 question, barulah kita boleh order filem. Tengoklah kesesuaian dia macam mana. Okay. So, nak order dia ada 3 prinsip lah. Number 1 is fixed amount of film, delivery day varied. Okay, kita order filem tu, kuantiti dia fix dah. Dia dah bagi tahu. Untuk 14-17, you hanya boleh order 5 box dalam satu masa. Okay, kemudian untuk 14-14, you hanya boleh order 2 box sahaja. Contoh, okay, fixed amount of film, tapi dia punya delivery day berbeza-beza. Bila-bila masa pun dia boleh hantar, dia tak kisah. Tetapi make sure 14-17 mesti 5, 14-14 mesti 2 contoh. So, bila-bila dia boleh hantar.
Okey, kaedah yang kedua, fixed amount of film. Sama juga, dia punya quantity film tu fix, dia tetap dah. 14-17 mesti 5 box, 14 mesti 2 box. Jadi dia dah fixkan dah, tapi dia punya delivery day pun dah fix. Okey, hanya boleh hantar setiap hari Isnin. Okey, dalam satu minggu dia hanya boleh hantar on Monday. Okay, so dia dah fix dua-dua, fix amount of film and also delivery day pun dia dah fixkan. Dan last kali dia ordering according to need and delivery day fix. Okay, yang ini kita boleh order ikut kita. Kalau kita kata kita nak order 14-17 hanya satu box saja sebab ada banyak lagi balance. Okay, kita hanya boleh order satu box. Kemudian kita nak 10-12 10 box contoh. Okay, ikut kegunaan kita. Kemudian delivery day yang tetap. Dia dah kata Monday saja dia boleh hantar. Okay, jenis yang delivery day fix. Okay, ingatlah 3 jenis ordering principle. Fixed amount of film, delivery day varied, fixed amount of film, delivery day fixed, ataupun ordering according to the need, tapi dia punya delivery day dia dah fixkan. Okay, dia dah bagi dah hari yang tertentu. Okay. So, untuk yang jenis fixed amount, delivery day pun berbeza. Order will be made when the film is left up to certain amount. Bila kita punya order, kita punya amount of film tu dah sampai satu peringkat, katalah kita tinggal lagi 2 box saja, 14-17. So, masa tu kita dah boleh start order sebab dia dah fix amount dia kan. So, kita dah boleh start tambah lagi, top up lagi 5 box. Okay, yang dia dah fixkan amount tu. Okay, tetapi dia adalah dia punya disadvantage dia. Susah untuk kita nak manage. Kadang-kadang mungkin kita akan berlaku lambatkan filem. Kenapa? Sebab dia punya amount tu dia dah fixkan sesiap. Mungkin kita ada lagi balance 3 box. Tapi kita kena tambah lagi 10 disebabkan dia punya fix amount kalau setiap kali nak order mesti 10. So akan ada 13 box. So akan jadi lambatkan filem pula kat situ. So susah untuk kita nak manage. Benda a lot of time spent on stock control. Kita kena sentiasa kena sentiasa kira lah kita punya stok tu berapa sebab dia punya delivery day tu fix amount yang dia hantar kat kita tu dah fix, jadi kita kena sentiasa pantau berapa banyak lagi yang tinggal, berapa banyak lagi yang tinggal. Okay, kemudian advantage dia pula, department can function smoothly and economic. Okay, dan yang kedua, fix amount, delivery day pun fix. Yang ni lagi susah lah sebabnya dia sangat fix. Quantity filem yang kita nak order pun fix dan dia punya day, delivery day pun dia fix kan juga. Okay, much simpler method than fixed amount, delivery day varied, tapi dia less accurate lah, dia kurang tepat. Film usage are based on the statistic. So kita akan macam mana penggunaan filem tu, macam mana kita nak tahu berapa banyak yang kita nak order apa semua tu, kita kena tengok pada statistik yang macam tadilah, kita tengok statistik tahun lepas, pada bulan 8 tahun lepas macam mana dia punya statistik. So kita akan follow that statistik. Okay, film are ordered monthly based on store capacity and usage rate. Dia punya disadvantages dia, usage rate akan increase, so dia akan ataupun decrease, dia akan ada masalah nantilah kalau tiba-tiba peningkatan dari segi penggunaan ataupun pengurangan daripada segi penggunaan, so dia akan ada problem lah. Kalau peningkatan penggunaan, kita akan menyebabkan tak cukup filem. Kalau tiba-tiba penggunaan dia reduce, so kita akan berlaku lambatkan filem. Okay, kemudian yang ini variable quantity delivery day pula fix, dia lebih accurate lah, most accurate system. Okay, number of film order according to usage sebab dia punya variable quantity. Okay, bila kita rasa tak cukup, kita order lah banyak sikit. Okay, sebab dia ikut pada penggunaan. Number of film order are predict based on the statistic. Okay, apa-apa pun dia mesti ada statistik. That's why dia punya record sangat penting. Apa-apa pun kita simpan sebagai record supaya kita boleh buat statistik dekat situ. Okay, maximum storage capacity for 6 weeks. Example lah, kita akan tengok untuk 6 minggu ataupun sebulan ataupun untuk 2 bulan penggunaan. So kita tengoklah kat situ statistik dia macam mana. Okay, number of film according to type and size, delivery day akan kita identify lah untuk ensure stock arrive at the expectation time.
Dia punya advantages dia, kelebihan dia pula, films are ordered monthly not weekly. Okay, setiap bulan sekali baru dia akan sampai lah. So bila setiap bulan sekali baru sampai, kita punya paperwork pun akan kuranglah kerja, nak kena tulis berapa nak order, siapa nak sign dan sebagainya. Okay, bila kita less paperwork, so kita punya workload pun akan reduce lah, less workload. Alright, sampai sini, the end. Ada apa soalan tak? Ada soalan? Tak ada, Madam. Tak ada, Madam. Alright, terima kasih. Okay, you dah jawab ke saya punya tutorial hari tu? Hari tu tak sempat nak tengok kan?